terima kasih YB Senator kerana sudi menjemput saya dalam ruangan yang saya rasa yang sesuatu yang begitu mendekati masyarakat ya, sebab tadi baru kita bincang, selalunya kalau kita dengar ini kita di ruang legar parlimen ini, saya rasa sebagai seorang rakyat biasa saya amat menghargai bila disebut tentang rukun negara ya. Saya tertarik sebab saya terlibat dalam satu jawatankuasa yang ditubuhkan khas ketika itu, bukan jawatankuasa lah, kami beberapa orang kami diketuai oleh Dr. Chandra Muzaffar ya, salah seorang yang amat saya hormati juga, Syed Faruqi dalam tu. Jadi saya dijemput, orang kerdil aja dalam cerita itu, kami dijemput untuk membincangkan tentang preamble tentang rukun negara. Pada ketika itu ada satu ada satu idea yang mengatakan bahawa kita perlu mewujudkan preamble kepada perlembagaan kita, meletakkan rukun negara di situ. Jadi saya antara mereka yang dijemput. Madeline, adakah Madeline merasakan bahawa kita patut meletakkan sebagai mukadimah untuk constitution. So saya pun terlibat dengan all the lawyers inside, dan saya pun terkebil-kebil lah cerita saya tu sebab saya orang ekonomi. Tapi dia kata kami perlukan pandangan orang daripada Sabah Sarawak. So saya pun menyumbang. So bila disebut rukun negara tu, saya jujur saya katakan ya, yang saya seperti ramai juga mungkin yang generasi saya dan juga apatah lagi generasi yang kemudiannya hanya melihat rukun negara itu yang 5 prinsip itu di belakang buku tulisan kita yang warna brown tu. Ya. Ya ampun, saya teringat buku nota tu. kita tu. Ya ampun, ya itu je saya ingat ya. Dan saya katakan kepada orang Chandra Muzaffar dan sebagainya, dia macam dia terkejut, dia kata betul ke Madeline? Saya kata I'm telling you the truth, that is exactly what is happening right now. Sebab beliau antara orang yang sangat menjunjung tinggi. Jadi bila saya dengan kumpulan itu, ketika itu baru saya sedar betapa pentingnya rukun negara sebagai prinsip yang kita ingat ya 5 prinsipnya, sebabnya ada benda lain. Yang kedua ialah bagaimana rukun negara telah dipinggirkan dalam arus pemikiran kita rakyat Malaysia. Kenapa rasanya, Doktor? Satu mungkin buku tu tadi sebab satu dia mungkin saya tidak mengatakan bahawa ia disebabkan sebab dia dipinggirkan ini, sebab saya membandingkan ya, saya mengajar di universiti dulu, bila berbicara dengan pelajar saya daripada Indonesia, dia akan segala benda akan berpaksikan Pancasila. Yang Malaysia punya, dia nak menyebut 5 prinsip tu pun dia terkial-kial, termasuknya juga kita. Tapi kemudian saya fahami bahawa dia hanya sebagai prinsip yang tidak kita, kata orang, kita tidak semaikan dalam jiwa kita. Kita hanya jadikan dia sebagai satu, kalau exam memang hebat, you tanyalah rakyat Malaysia. Tapi dulu kita masa di sekolah ada kelas tata rakyat. Di dalam itu kita berbicara mengenai kelima-lima prinsip kita. Apa mungkin sekarang kita harus berikan lebih penekanan pada firasat, Doktor? Pasti. Ini satu ruang yang cukup baik sebab ia seolah-olah memberi peringatan kepada kita tentang kerapuhan ya, tentang identiti kita. Macam ramai di kalangan kita mula mempersoalkan sebab globalisasi, global dan sebagainya, you know, apa yang berlaku di dunia ini, semua ingin menjadi I am the citizen of the world, I am not a citizen of Malaysia. Tapi dia lupa bahawa akhirnya sebenarnya di mana ya, bumi dipijak, itulah tempat kita. Langit dijunjung. Macam saya, di sinilah saya bekerja, di sinilah saya pencen, dan besar kemungkinan di sini juga saya akan mati dan dikubur. Saya tidak ada tempat lain. Saya always tell my student, so whatever it is, apa yang berlaku di negara kita sebagai rakyat Malaysia, prinsip tu, rukun negara itu adalah tiang seri negara kita. So kalau kita tidak menghargai, kita tidak mengamati, apalagi kalau orang Islam ada 5 prinsipnya, kami orang Kristian ada mungkin 10 prinsip dalam agama kita. Dan apa yang membezakan seorang Islam dengan seorang Kristian, itulah tiang serinya macam orang Indonesia. Pancasila bila-bila dia sebut. Kita orang Malaysia, kalau ditanya dia, apa itu seorang Malaysia? Dia akan sebut etnik dia. Iban lah, Bidayuh lah, Melayu. Tapi jarang sekali kita menyebut itu sebagai prinsip kita. Sedangkan dia, kalau kita tengok 5 prinsip itu begitu, kata orang, encompasses. Dia begitu holistic. Di manakah salah kita? Kita salah sebab
kita hanya melihat dia hanya, itu tadi saya kata nota di belakang buku dan kita tidak menghayatinya. Dan sistem pendidikan kita juga saya rasa ada berperanan dari segi tidak memberi itu sebagai satu benda yang penting yang perlu dihayati. Dia hanya sebagai apa kata orang, benda yang diletakkan hanya untuk kita menghafal lah. Sewaktu kita bagi-bagi pergi sekolah kan menyanyi Negaraku, lepas tu ada setengah sekolah tu mungkin dah lupa. Tidak menyanyikan langsung. Ya. Kita ni kalau bercerita tidak cukup waktu. Banyak yang boleh dibincangkan sebenarnya. Namun begitu, kami ingin berhenti sejenak dan kami menjemput kalian semua untuk terus bersama kami dalam rancangan Janji Temu Bersama RAS agar kita dapat mengupas dan menghayati dengan lebih mendalam lagi mengenai rukun negaranya dan rukun negara kita dan juga pentingnya terhadap bangsa Malaysia. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga bukanlah mudah. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, segalanya menjadi bertambah susah. Saya mesti terus gagahkan diri, mencari jalan untuk keluar dari belenggu kesempitan ini. Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah, kami bersyukur. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama, kita jaga keluarga Malaysia kita. Salam hormat sekali lagi, saya Ras Adi Barazi dan kepada kalian yang baru saja bersama kami di dalam rancangan Janji Temu Bersama RAS, selamat datang. Bersama saya adalah seorang yang saya begitu hormati dan kita tadi bercerita mengenai kepentingan rukun negara. Di manakah salah kita? Apa yang sebenarnya telah berlaku sehingga kan kita di antara kita seperti tidak menghormati kedaulatan dan keistimewaan kita, rukun negara kita. Terima kasih YB. Saya nak mengimbau kembali kepada zaman apabila rukun negara ini mula dia diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Kita ada dua dokumen yang sakral dalam rakyat Malaysia yang kita perlu tahu, bukan hanya tahu dia atas dokumen. Tadi saya sempat pergi ke bawah menengok pameran. Ampun, saya kata, kenapalah saya tidak berkesempatan. Ada satu dokumen yang sangat penting, 13 Mei, warna merah tadi. Cepat ambil foto. So, dua dokumen yang dianggap sakral dalam masyarakat kita. Yang satu ialah perlembagaan kita, ya, Federal Constitution. Yang kedua ialah rukun negara. So, ramai di kalangan kita bukan saja rukun negara yang kita tak tahu. Sekarang even our Federal Constitution. Jadi itulah ramai yang ahli cerdik pandai atas media sosial ini tiba-tiba menjadi ahli constitutional lawyer lah, ahli apa-apa semua jadi ahli overnight. Saya amat menghargai usaha untuk menyedarkan kita bahawa kadang-kadang kita perlu juga pandangan orang-orang yang dahulu daripada kita yang membawa dokumen ini. So, dua dokumen ini satu ialah Federal Constitution ataupun undang-undang yang paling tinggi sekali di negara kita, iaitu dia digubal pada semasa kita nak mencapai kemerdekaan oleh Reid Commission. Okay. Iaitu sebelum negara ditubuhkan. Sedangkan rukun negara ini ialah selepas 13 Mei. Jadi kedua-dua matlamatnya sangat berbeza. Ya. Jadi ada dua pandangan yang mengatakan, satu pandangan mengatakan bahawa kita patut menggabungkan, jadikan rukun negara ini sebagai preamble untuk muka depan dia, untuk menjadikan dia sebagai landasan kepada perlembagaan persekutuan. Tapi ada pandangan yang mengatakan benda ini tidak sesuai sebab kedua-dua matlamat dokumen sakral ini dia tidak sama. Yang satu ialah untuk membina sebuah negara bernama Malaysia. Jadi dia menguraikan
segala bentuk undang-undang yang menjadi dasar kepada negara kita. Yang satu lagi iaitu rukun negara ialah dilakarkan dan dikubal oleh mereka, ada beberapa orang lah yang ditubuhkan oleh Tun Razak ketika itu ya. Selepas je insiden 13 Mei. Mereka dijemput dari latar belakang yang berbeza, politik, agama dan sebagainya. Cuma yang sedihnya tak ada ramai wanita dalam tu ataupun tak ada wanita. Semuanya lelaki dalam tu ya. I know you're very concerned about that. So, jadi mereka ini diminta untuk melakukan, itulah munculnya rukun negara ini. Jadi ada satu pandangan mengatakan kita patut letakkan di situ. Dan saya antara golongan yang mengatakan yes, we should put it there. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan sebenarnya tidak perlu. Sebab dia kata bila ia digabungkan, maka dia kata ia akan dilute kekuatan yang ada pada rukun dalam undang-undang kita ya. Lagipun apa yang dah ada dalam perlembagaan itu sudah mencukupi ya. Itu satu pandangan. Masa kami membuat roadshow sebab ingin mendapat pandangan dan dapat roadshow, rupanya ada juga orang yang menentang idea ini. Sebab dia kata especially the first principle, kepercayaan kepada Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan itu yang mana? Jadi persoalan itu. Jadi apakah yang telah apabila orang berkata jadi begitu? Memang ramai yang mengatakan sedangkan undang-undang kita mengiktiraf setiap rakyat Malaysia percaya pada Tuhan. Tetapi kalau you tengok dalam kita punya perlembagaan kita, kedudukan Islam dalam perlembagaan kita, the Federation, dan juga kedudukan peranan yang dimainkan oleh yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk melindungi Islam. Jadi itu yang ada yang mengatakan bahawa kita tidak boleh, sebab cara perlembagaan itu digubal dan bila rukun negara itu digubal, dia berbeza. Yang satu ialah untuk perpaduan, unity. Sedangkan perlembagaan itu memang untuk mendasari segala-galanya. So, kalau kita letak yang ini, maka istilahnya Tuhan. Kalau yang letak yang ini, menurut argumen kumpulan ini, dia kata maka you menurunkan martabat sesuatu agama. Okey, itu saya nak membawa polemik yang dibawa. Tetapi benda tu saya rasa sudah pun selesai. Itulah pasal saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita nak berbicara mengenai rukun negara kita, ianya seperti mungkin generasi kita waktu ini, doktor, mereka tidak tahu betapa pentingnya rukun negara kita itu. Jadi pada pendapat doktor lah, apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan generasi muda kita dapat memahami 5 prinsip rukun negara kita itu? Okey, bagi saya yang penting kita, sebab generasi sekarang ialah about visibility, is about berbicara begini. Lagi banyak kita berbicara tentang tu dan media perlu memainkan macam hari ini apa yang kita lakukan ya. Sebab mereka sangat bergantung kepada peranti, media sosial, peranti dan sebagainya. So saya rasa ini tanggungjawab kita boleh gunakan itu. Kita pasti boleh guna. And then dalam setiap bicara kita, dalam hari kebangsaan kita dan apa-apa upacara rasmi kita, mungkin benda ini boleh kita ajukan. Bermula di parlimen pun. Ya, itu pasal kita berbicara kini mengenai perkara ini. Baiklah, doktor. Semasa Simposium Parlimen Malaysia 2021 yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais telah pun menyentuh mengenai rukun negara dan ideologinya. Jadi kita akan berhenti sejenak, nanti kita kembali, kita bercerita pula mengenai itu. Jadi kalian semua jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, Saidat Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan Saidat Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin,
dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai Sided Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Assalamualaikum, kita bertemu kembali. Tadi sebelum kita berhenti sejenak, kami telah pun berbicara mengenai beberapa topik yang menarik yang mengenai rukun negara kita. Namun tadi saya bertanyakan kepada Yang Berhormat Dato' Doktor mengenai bagaimana semasa simposium Parlimen 2021 Yang Berhormat Tan Sri Dr. Rais Yatim telah menyentuh perkara berkenaan rukun negara. Jadi apakah pendapat Dato' Doktor mengenai perkara ini? Okey, terima kasih ya. Saya rasa ini satu ruang yang cukup baik untuk mengembalikan kita, sebab kita ni kan ada pernah dikatakan orang Melayu mudah lupa, tapi bagi saya sebenarnya termasuk juga orang Iban, termasuk Cina dan sebagainya, kita mudah lupa ya. So jadi mungkin secara sengaja dilupakan, dan yang kedua mungkin saya rasa kita agak alpa ya, kita mungkin sebab benda ni nation building macam kita ambil remeh. Tetapi bila kita tengok media sosial sekarang, bagaimana kita sangat mudah mencari kelemahan. Jadi kita sudah mula menggunakan bahasa-bahasa yang saya rasa kurang tepat lagi. So kalau kita tengok prinsip rukun negara ni ada 5, kepercayaan pada Tuhan. Dan yang terakhir kan dia kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Adab itu dah tak ada lagi. Itu saya setuju. Sudah tidak ada adab. Kita sudah perlembagaan tentang kedaulatan undang-undang tu tak payah ceritalah. Hanya apabila kita, sebab saya kerja di Suakam, kita melihat bagaimana kedaulatan undang-undang ini hanya apabila kita berada dalam situasi itu baru kita tahu di mana kedudukannya. Tapi bila kesopanan, kesusilaan itu, saya mohon maaf sebab saya daripada universiti dan saya juga sekarang berhadapan dengan ramai yang kita mendengar bahasa yang kita tidak pernah dengar, dan kita kalau dulu kita membesar YB, kita mendengar ini bukan sesuatu yang biasa kita dengar perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang jadi bagi saya rukun negara ini bukan, sebab orang sering mengaitkan bila berbicara tentang rukun negara, berbicara tentang Malaysia, kita hanya memfokus pada satu etnik. Otak kita ini terlalu dicorakkan oleh ethnic. We ethnicize almost everything. Kalau accident dekat jalan raya, kita ethnicize. So balik pada cerita tadi, so saya suka sangat bila dikatakan Tan Sri yang mengatakan baru dalam simposium itu mengatakan kita mengembalikan, sebab kita dah lama kita dah terlupa 70-an. Kita terlalu sibuk, kita gairah nak mencapai status negara maju. Tapi status negara maju beracuan sendiri. Jadi acuan sendiri itu, di mana acuan itu? Kalau tidak pada tiang serinya, iaitu kita berpegang pada rukun negara. Dan dia tidak berpihak pada mana-mana ethnic group. Dia adalah satu ideologi negara. Kalau orang bertanya pada kita, apa ideologi you? Kita tak tahu pun. Jadi pada maksud doktor, kita telah pun terlalu laju di dalam peredaran waktu ini. Kita sehingga kita lupa dari mana kita datang, dari mana asal usul kita, dan 5 prinsip yang kita perlu pertegakkan sebagai rakyat Malaysia, sebagai bangsa Malaysia. Benar? Saya khawatir, saudara. Khawatir? Khawatir. Saya sangat khawatir. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza politik dan sebagainya. Tapi sekarang garis pemisah itu sangat tipis. Sangat tipis. Okey? Kita dibuai oleh emosi dan kita menggunakan 2 perkara 3 lah dia orang kata raja, agama dan etnik. They call it ini perkara yang sangat mudah untuk menyebabkan kita. Jadi benda yang boleh menyatu padukan kita balik ialah rukun negara. Di situ kita percaya pada Tuhan. Kita percaya bahawa wujudnya kedaulatan undang-undang. Dia tidak menyebut any ethnic, keluhuran perlembagaan, kepercayaan kita kepada Tuhan, tak kisah Tuhan itu macam mana dan sebagainya. Jadi kalau kita ada benda yang untuk kita balik, dan kita, bagi saya maaf, politik tidak boleh menyatukan kita. Politik tidak boleh menyatukan kita. Itu kata Dr. Madeline Burma. Dan saya sebenarnya setuju juga, kerana sebelum apa-apa pun kita adalah rakyat Malaysia. Betul. Kita satu.
Jadi untuk kita berbicara mengenai sebenarnya seperti juga dengan sahabat-sahabat yang lain sebelum ini, banyak yang ingin kita kupaskan namun waktu tidak ada. Secara singkatnya, apakah aspirasi Dato' Doktor? Okey, terima kasih kerana memberi peluang ni. Saya inginkan supaya kita mengembalikan rukun negara sebagai kita kata national philosophy kita, falsafah kita sebagai tiang seri negara kita, sebagai tiang seri bangsa Malaysia, iaitu di mana kita boleh berpegang apabila kita hanyut dibuai oleh ombak, gelombang dan sebagainya. Itulah tempat kita berpegang. Kita bertaut. Jadi kita bertaut, betul. Itu yang saya inginkan, yang supaya kita tidak lagi melihat diri kita berbeza dari segi etnik kita, agama kita. Kita boleh berbeza, tak ada masalah. Kita bersetuju untuk berbeza. Tetapi kita ada satu tiang yang kita pegang teguh yang menjadi tiang seri negara kita, iaitu rukun negara. Rukun negara kita, tiang seri kita. Dengan itu berakhirlah sudah episod kami pada kali ini. Saya begitu besar hati kerana Dato' Dr. Madeline Burma telah pun sudi untuk bersama-sama berkongsi pendapat beliau dan pengamatan beliau sebagai seorang yang begitu mempelajari dan memperhalusi tentang kemerdekaan, tentang rukun negara dan tentang kita sebagai bangsa dan rakyat Malaysia. Jadi dengan itu saya berharapan kalian semua sihat di luar sana dan insya-Allah kita akan bersua lagi tidak lama lagi dan fikirkanlah apa yang telah kami bincangkan tadi. Assalamualaikum. Amalan menderma-darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma-darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad.